أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kuat sangat Bergema Ada orang dalam tak ada orang? Ada? Tolong Kak Ram tanyakan boleh buat suara saya tak bergema tak? Tak ada orang? Ke tak apa, tak kisah dah. Boleh. Apa dia? Okey, Kak Ram okey lah Kak Ram, cuma saya rasa kuat sangat. Dia kuat sangat. Apa dia? Oh, jantung berdegup. Ish. Belum start dah berdegup dah ni. Belum kena tanya lagi. Tak, dia kuat sangat kan, jadi macam saya rasa macam saya pekik-pekik pula. Boleh. Sorry. Tak. Boleh minta dia pula. Boleh tak? Dia macam kendarat dah, pakai tudung merah, baju hitam. Semua macam mana, sihat? Tak ada kuliah bagaimana? Tak ada kuliah lain? Hari Senin tak ada? Senin lah. Hari ni hari Senin kan? Tempat masjid lain tak pergi? Jauh lah. Ifan, kenapa tak jaga? Tak ada orang jaga? Sekejap lagi naik. Suara dia kuat sangat. Pelankan sikit. Test mic 1, 2, 3, 4. Boleh? Macam ni okey? Ni okey. Ni okey. Terima kasih. Okey. Macam mana? Nak belajar ke? Mestilah Bagilah saya rehat lagi. Ustazah sihat? Bolehlah sihat sikit-sikit. Muka surat berapa? 36? Oh. Yang lain Bab 4, betul. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita Fathul Bari. Setelah kita cuti, berapa lama cuti? Nak dekat 2 bulan. Ingat lagi tak tu? 6 minggu, ingat ya. Orang beranak dah habis pantang belum? Belum. Itulah, saya belum habis pantang lagi ni. Ya. Sama sama fibroid. Buat open ke buat lab? Dia buat open ke buat keyhole? Keyhole. Keyhole cepat baik lah. Kalau open macam orang beranak. Kalau keyhole dia sikit je. Sekejap dekat Telegram saya dah keluar belum? Dah. Jadi kita muka surat 36, ada yang muka surat 35. Kita berada di bab yang keempat, iaitu orang yang ketika mandi mengguyurkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Subhanallah, kenapa pula tak boleh?
Sekejap saya tengah post di Facebook. Baik, jadi bab ini adalah kesinambungan bagi perbincangan kita yang lepas. Maknanya masih lagi membincangkan tentang bab mandi junub ataupun tata cara untuk kita mandi junub mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, babun man afadha ala ra'sihi thalathan. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي thalathan wa asyara biyadaihi kiltaihima. Maksudnya, Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Zuhair meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq. Dia berkata, Sulaiman bin Surad meriwayatkan kepada aku, dia berkata, Jubair bin Mut'im meriwayatkan kepada aku, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku cukup bagiku mengguyurkan air ke kepalaku 3 kali. Baginda mengisyaratkannya dengan kedua tangan baginda. Okey, syarah judul bab. Perkataan babun man afadha ala ra'sihi thalathan. Bab orang yang menguyurkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Mengenai penjelasan hal ini telah disebutkan sebelumnya dalam hadis Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anhuma yang terkait dengannya. Okey, hari itu belajar ada berapa step? Kak Ram tulis, mana whiteboard saya? Tulis. Boleh? Ke Liza. Liza tulis lah Liza. Ingat lagi tak stepsnya? Ada berapa hari tu? 10. Oh 10 ya? Bukan 9 ya? 10 ya? Ada tambah lagi? 2A 2B. Oh ya. Cik Zai dah sampai Cik Zai, baru saya nampak. Sihat. Boleh? Cuba okey cuba. Sekarang ni dalam hadis Nabi sebut apa? Dalam hadis yang sedap tadi kita baca ni. Nabi kata apa? Menguyup maknanya basahkan kepala. Okey, basahkan kepala berapa kali? 3 kali. Nabi guna kedua telapak tangan untuk basahkan kepala. Okey, sekarang saya nak tahu step ini selepas apa dan sebelum apa? Tulis semua. Dah lama sangat kan ni? Dah lama sangat, ingat tak? Oh tak hafal ya? Mandi junub ke tak? Bukan. Yalah mandi junub maknanya kalau lepas haid pun mandi samalah, cara yang sama. Tu maksud saya. Mandi hadas besar ke ni? Sorry tersilap soalan. Alah comelnya, nampak ke acik kat belakang, nampak acik? Nampak ya, masya-Allah. Comelnya tulisan. Menggosok tangan di tanah. Maksudnya apa tu? Bersihkan. Kalau kita guna apa? Sabun. Bersihkan dengan sabun. Okay, after that. Oh, kenapa? Okay, tak apa, boleh, tak apa. Terus wuduk. Okay.
Kat kelas kena torture Lisa? Tak, dia okey. Oh, ini yang mula-mula. Oh, banyak juga ya. Okey, itu nombor 2. Ambil air guna tangan kanan, tuang di tangan kiri. Macam mana tu? Macam ini? Di sini. Okey. Kemudian baru cuci kemaluan, cuci kotoran di badan, menggosok tangan di tanah, maknanya bersihkanlah tangan tadi kan sebab kita dah cuci kemaluan, kemudian kita dah cuci kotoran di badan. Jadi kita bersihkan tangan dengan sabun. Baru kita ambil wuduk. Okey, nombor 3. Setelah ambil wuduk, kaki basuh dulu ke tak? Apa dia? Ya. Berkomor-komor dengan? Oh, tu tak apalah, itu wuduk juga, sama je. Itu masuk je, wuduk, komor-komor kan? Dengan apa? Okey, itu tak apa, itu maksudnya berkomor-komor dan masukkan air ke dalam hidung, ia sebahagian daripada apa yang terdapat dalam wuduk. So kita fahamlah, maknanya bila ambil wuduk tu ada. Okay, ada caranya ialah memasukkan air dalam hidung dan berkomor-komor. Jadi setelah berwuduk, tentang kaki ada perbincangan kan? Okay, ada di kalangan para ulama, okay, dalam hadis ada yang tunjukkan berwuduk penuh, maknanya kakinya basuh. Tapi ada pula nanti kita akan bincangkan hadisnya menunjukkan bahawa kaki itu dibasuh akhir. Bermakna ambil wuduk macam biasa tapi part kaki tu kita tak basuh lagi. Nanti dah setelah semua yang last kali baru kita basuh kaki. Namun ada juga pendapat yang kata boleh buat dua-dua. Maknanya wuduk macam biasa kemudian basuh kaki. Okay, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata apa? Kalau kita dah basuh kaki masa wuduk, yang last tak payah basuh kaki lagi. Tapi bagi saya terpulang mana-mana yang mudah. Okey, yang mudah. Seterusnya yang ke-8, menyela-nyela rambut. 4, memasukkan jemari ke dalam air. Ke-5, menyela-nyela rambut. Ke-6, membasahkan kepala dengan air sebanyak 3 kali. Bermakna hadis kita di bab yang keempat, steps nombor berapa tu? Nombor 6. Okey, steps yang nombor 6. Sebelum membasahkan kepala tu kan sebanyak 3 kali, jari jemari dimasukkan ke dalam air, okey, diselakan begini terlebih dahulu sebelum basahkan keseluruhan kepala tu. Okey, so masukkan jari jemari ke dalam air tu, selakan. Buat gini maknanya kita macam ramas-ramas senang cakap ramas-ramaskan rambut tu kan. Okey, barulah kita ambil air, cedokkan yang begini. 1, 2, 3. Okey? Itu yang nombor 6 yang masuk dalam hadis ini. Okey. Nombor 7, basahkan seluruh kepala. 8, mengalihkan kaki ke tempat. Basahkan seluruh badan. Yang 8, mengalihkan kaki ke tempat bersih. 9, basuh kaki. 10, keringkan. Keringkan badan bukan keringkan tuala. Keringkan badan. Okay. Keringkan apa tadi? 10. Tapi nombor 1-nya jangan lupa niat ya. Tertinggal tu. Letak niat dekat atas. Ya? Letak je niat kat atas. Oh, nak color lain? Boleh. Tak apalah, letak niat je lagi itulah. Okey, niat jangan lupa. Baik, so kita ada 10 cara, bukan 10 cara, 10 langkah yang ditunjukkan dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah radhiyallahu anhuma
tentang bagaimana Nabi SAW melaksanakan mandi junub. Jadi kalau kita selepas haid pun, selepas nifas, boleh mandi menggunakan cara ini. Cuma kalau untuk haid dan untuk haid ini, rambut kita orang perempuan okey, dilebihkanlah pencucian pada kepala tu. Tu untuk orang yang mandi haid lah. Nanti insya-Allah kita akan bincangkanlah tentang tu. Cuma secara umumnya begini. Bila kita nak melakukan mandi janabah, boleh juga dibuat untuk mandi selepas haid dan juga selepas nifas. Okey. Jadi yang ini hadis yang kita di bab yang keempat di sini, yang Nabi kata amma ana fa'ufidu ala ra'si thalathan wa asyara bi yadayhi kiltayhima. Ini masuk pada langkah yang keenam di situ. Okey, maknanya sebelum kita basahkan seluruh badan, kita akan basahkan kepala dengan air sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Baik, kita masuk ya kepada syarah hadis. Di sini kita ada perkataan haddatsana Zuhairun. Zuhair meriwayatkan kepada kami. Dia adalah Zuhair bin Muawiyah al-Ju'fi. Jadi dalam hadis kita kan, kalau lihat semula di muka surat 36 ataupun 35, dalam hadis ada seorang perawi namanya Zuhair. Siapa Zuhair itu? Zuhair di sini maksudnya ialah dia Zuhair bin Muawiyah al-Ju'fi. Dalam bab ini, Al-Bukhari memakai sanad Ali, iaitu jalur periwayatan yang pendek. Sedangkan dalam bab sebelumnya, beliau memakai sanad Nazil, jalur periwayatan yang panjang. Abu Ishaq yang disebut pada sanad ini adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Okey, ini sanad Ali, sanad yang jalurnya pendek. Sanad Nazil, sanad yang jalurnya panjang. Kalau kita rujuk pada bab yang sebelumnya, okey, hadis nombor berapa tu? 252. Okey, hadis 252. Muka surat 30, 29. Okey, jumpa tak? Jumpa. Baik. Hadis kita di muka surat 29 atau 30, hadis nombor 252. Sanad hadis ini kita panggil ia sebagai sanad yang nazil. Okey? Sebab apa? Jalur periwayatannya panjang. Berbeza dengan hadis yang sedang kita baca. Hadis nombor 254. Hadis ini sanadnya Ali, iaitu pendek. Macam mana kita nak tahu? Kita nampakkan Zuhair dekat situ. Antara Zuhair, okey, kita ada Zuhair an Abi Ishaq. Lepas tu sebelumnya kita ada Abu Nuaim kan? Ada berapa perawi dekat situ? Kita ada 5 perawi. Okey. Kalau kita rujuk muka surat 29, hadis 252, cuba kira perawinya berapa? Ada siapa? Kita ada Abdullah bin Muhammad, Yahya bin Adam, baru jumpa dengan Zuhair. Kan? Kemudian jumpa dengan Abu Ishaq. Setelah itu baru Abu Ja'far. Lepas Abu Ja'far kita ada Jabir. Berapa orang? 6. Tadi berapa? 254. Berapa orang tadi? Kita ada Abu Nuaim, kita ada Zuhair, Abu Ishaq, Sulaiman bin Surad, Jubair bin Mut'im. 5. Jadi dia pendek kan? Ada 5 orang kan? Dalam ilmu hadis, sanad yang memiliki rantaian perawi yang pendek itu adalah sanad yang lebih tinggi statusnya berbanding dengan yang ramai orang. Okey? So nampak dia macam ini.
Ini hadis nombor berapa? Okey. 252 tadi start daripada siapa? Tak apa, saya nak ambil Zuhair dengan Abu Ishaq je. Okey. Tengok Dekat sini kita nampak dia pendek kan? Zuhair dapat hadis ini, Abu Nuaim dapat hadis ini terus daripada Zuhair. Zuhair terus jumpa Ishaq. Tapi kalau hadis 252 yang sebelumnya tu kan, kita nampak sini Abdullah dia jumpa Yahya dulu, Yahya jumpa Zuhair dulu, Zuhair jumpa Abu Ishaq. Maknanya panjang, ramai orang, okey, dalam hadis ini. Jadi ini kita panggil sebagai nazil, ramai perawi. Okey, kalau ini kita panggil sebagai ali. Ali maknanya tinggi, nazil maknanya rendah. Okey, ali ni tinggi. Jadi biasanya dalam ilmu hadis, sanad yang begini statusnya lebih kuat. Okey, dan para ulama hadis lebih suka. Kerana apa? Tak ramai orang, dia tak kecoh. Macam tu kan? Kenapa? Sebab kekuatannya lebih diperakui sebab dia tak, orang kata tangan atas tangan dah macam gitu, daripada mulut ke mulut. So macam ni kita lihat, kalau kita dapat berita langsung daripada orang tersebut, dia lagi kuat kan daripada kita dengar daripada orang ketiga, kedua, keempat. Sebab tu di kalangan para ulama hadis, hadis yang didengar langsung daripada seseorang itu tanpa ada periwayatan yang panjang, itu lebih diperakui kekuatannya untuk diterima pakai. Macam jugalah kita kalau kita cerita ke apa kan, kalau kita dengar daripada orang ketiga, awak dengar daripada siapa? Oh, saya dengar daripada orang tu, saya dengar daripada orang tu. Kita rasa tak kuat cerita tu. Beza kalau kita dengar secara langsung. Dengar daripada siapa? So, Sakinah yang cakap, oh kau dengar daripada dia. Kita baru confident. Betul tak? Tapi tanya Kak Aisyah dengar siapa? Cik Ana cerita. Cik Ana siapa? Cik Ia siapa? Kak Ram apa? Woi, ni apa tu? Kak Som. Jauhnya. Ini namanya nazil. Sebab apa? Ramai orang yang dengar. Jadi macam kita ni, pasal kita terfikir, pasal aku orang keberapa dengar kan? Kita ni orang keberapa yang dengar cerita ni? So kita pun jadi ragu-ragu, betul ke ni? Sebab daripada mulut ke mulut. Berbeza kalau saya tanya Kak Aisyah dengar daripada siapa? Oh, terus dengar daripada Saudara Sakinah. Oh, maknanya dekat-dekat kan? Ini kita panggil sebagai ali. Pendek saja. Taklah orang kata daripada mulut ke mulut. Sebab biasanya kalau kita ni dia sampai sana sampai sini, sampai pada kita ceritanya mungkin berubah. Betul tak? Kita cakap 5 perkataan je, bila dah sampai-sampai jadi berapa? 12 perkataan. Dia macam itu kan. Dia tambah-tambah kan. Bila tambah-tambah, itu baru orang kedua tahu. Masuk orang ketiga, keempat, panjangnya cerita kau. Bila jumpa Saudara Sakinah balik, tak, saya tak cakap macam itu. Saya cakap gini je. Oh, pendeknya saya cakap, pendek je. Tapi bila dah disampaikan daripada satu orang ke satu orang, ceritanya jadi lain. Sebab tu di kalangan para ulama hadis, mereka lebih cenderung untuk memilih hadis yang sanadnya ali. Walaupun kita tak nafikan sanad nazil ini masih boleh diguna pakai, diterima. Jika dapat dipastikan keseluruhan perawi adalah perawi yang thiqah. Okey, maknanya perawi itu adalah perawi yang benar-benar hafalannya mantap, yang jujur, kan kita boleh terima periwayatannya. Okey, so itu maksud ataupun perbezaannya antara sanad ali dan juga sanad nazil. Baik, sementara di sini kita terus masuk kepada perawi yang satu lagi ni. Sementara Sulaiman bin Surad adalah Khuza'i, orang yang berasal dari kabilah Bani Khuza'ah, termasuk salah seorang sahabat yang mulia. Adapun ayahnya iaitu Surad dibaca dengan mendammahkan sad dan memfathahkan ra, serta gurunya Jubair bin Mut'im termasuk kalangan sahabat yang masyhur.
Dalam sanad ini terdapat riwayat Aqran, iaitu teman sezaman. Jadi kita nampak di sini Sulaiman bin Surad dan Jubair bin Mut'im. Kedua-dua ini adalah teman sezaman yang kalau kita baca dalam istilah ulum hadis, kita panggil periwayatan yang begini dipanggil sebagai riwayat Aqran, iaitu teman sezaman. Dia satu batch. Jadi riwayat satu batch ni maknanya kawan dengan kawan satu kelas. Bila keadaan yang sedemikian kan, kawan dengan kawan satu kelas, dekat situ kita nampak periwayatannya kuat juga. Sebab ada dua orang yang sama gurunya, begitu. Ini kenapa ya penting riwayat Aqran? Sebab nak pastikan betul ke orang tu bertemu. Dia jumpa ke tidak? Contoh, betul ke Ustazah Sakinah ni dia kenal Ustazah Nadia? Contoh, saya bagi contoh begitu. Betul, oh dia betul kenal, dia satu sekolah, satu sekolah. Jadi kuat kan? Dia tak nak tiba-tiba, Nadia mana? Oh Nadia tu lahir tahun berapa? 1990, saya lahir 1982, jauh kan? Tak jumpa, tak satu sekolah pun, aku tak tahu siapa Nadia tu. Dia tak macam itu. Kalau begitu keadaannya, kita dapati ya, ini riwayat tu ada masalah. Sebab Sakinah dengan Nadia tu tak pernah jumpa pun. Macam mana pula awak boleh kata riwayat ni sahih? Sebab tu di kalangan para ulama hadis, mereka akan cek dia belajar dengan siapa, gurunya siapa, berasal daripada mana, lahir tahun berapa. Nak pastikan adakah betul sahih ataupun tidak hadis itu. Baru kuat. Jadi sekarang kita dapat pastikan Sulaiman bin Surad dan juga siapa tadi, Jubair bin Mut'im. Kedua-dua mereka ini adalah satu batch. Okey, mana teman sezaman yang mana diorang hidup pada tahun yang sama, zaman yang sama, jadi tidak ada kemusykilan di situ sama ada bertemu ataupun tidak. So kita confirm kedua-duanya jumpa. Okey, sebab tu dipanggil riwayat ni sebagai riwayat Aqran. Seterusnya kita ada perkataan di sini, amma ana fa ufidu. Adapun aku cukup bagiku mengguyurkan. Mengguyurkan ni maksudnya membasahkan lah kalau guna bahasa Melayu. Okay, dibaca dengan memdammahkan huruf hamzah. Fa ufidu. Adapun rangkaian kata sebelum amma tidak disebutkan. Abu Nu'aim menyebutkan sebabnya dalam Al-Mustakhraj dari jalur ini. Bahagian awalnya tercantum zakaru indan nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghusla minal janabah. Dalam hadis 254 ni kan, dia tak sebutkan kenapa Nabi sebut tentang basuh kepala 3 kali tu. Tapi kalau kita baca dalam kitab Al-Mustakhraj, dalam kitab ini dia beritahu. Sebelum Nabi sebut begitu, diterangkan bahawa mereka ini orang di sekeliling Nabi, mereka sedang bincang tentang mandi janabah. Jadi Nabi SAW memberitahu kepada mereka cara baginda mandi janabah. Iaitu mereka orang ramai di sekitar Nabi SAW membicarakan masalah mandi junub di depan Nabi SAW. Lalu dia menyebutkan kisah tersebut. Kalau kita buka dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abul Ahwas dari Abu Ishaq disebutkan tamarau fil ghusli indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ba'dul qaumi amma ana fa aghsilu ra'si bikadha wa kadha. Mereka berdebat tentang tata cara mandi junub di depan Nabi SAW. Di antara orang-orang itu ada yang berkata, adapun aku, maka aku mencuci kepala aku begini dan begini. Lalu Imam Muslim menyebutkan hadis tersebut. Inilah rangkaian kata yang tidak disebutkan itu. Pada sabda baginda dalam hadis bab di atas tercantum thalathan, 3 kali. Sedangkan pada ucapan sebahagian orang tersebut tercantum bikadha wa kadha, begini dan begini. Okey, jadi maknanya macam ni. Bila orang ramai membincangkan tentang basuh kepala tu kan, mereka tak sebut tentang 3 kali.
Jadi Imam Muslim dia masukkan, dia masukkan hadis ini untuk beritahu kepada kita berapa jumlah pembasuhan kepala itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di sini kita dapati bahawa thalathan, 3 kali Nabi basuh kepala baginda. Dan disebutkan di sini dalam riwayat Muslim ya, dari jalur yang lain. Kita dapati bahawa orang ramai yang berbincang dan bertanya mengenai hal tersebut ialah delegasi Bani Thaqif. Mereka ini bukan penduduk Madinah. Mereka datang daripada luar, pergi ke Madinah, kemudian duduk bersama dengan Nabi dan berbincang. Ini kita panggil sebagai delegasi Thaqif. Maksudnya orang luar yang datang, yang dapat jumpa Nabi sekali-sekala sahaja. Kemudian mereka datang bincang tentang hal mandi janabah. Baik, redaksi hadis bab di atas mengesankan bahawa Nabi SAW tidak menyiram kepala kecuali 3 kali sahaja. Okay, tak lebih ya, 3 kali sahaja. Jangan lebih. Jadi pengertian kata 3 kali di sini masih mengandung kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi menyiram ke kepala baginda hingga 3 kali. Okey, maknanya bahagian kepala, ini pendapat pertama ya. Bahagian kepala disiram 3 kali menggunakan kedua telapak tangan. Ada kemungkinan yang kedua disebutkan di sini, dikata Nabi menyiram rata ke seluruh tubuh hingga 3 kali. Bermakna daripada kepala sampai ke hujung kaki disiram rata sebanyak 3 kali. Ini pendapat yang kedua. Tapi dia kata di sini, akan tetapi hadis Jabir di akhir bab menguatkan kemungkinan yang pertama. Maknanya bahagian kepala sahaja. Okey, tidak termasuk bahagian badan. Kami akan menyebutkannya nanti di sanalah. So kita pegang pada pendapat yang pertama. Nabi menyiram ke kepala Nabi hingga 3 kali. Baik, seterusnya kita ada perkataan kiltaihima, keduanya. Kedua apa ni? Kedua apa? Telapak tangan. Okey, kedua telapak tangan. Demikian yang tercantum dalam majoriti riwayat penggunaan perkataan kiltaihima. Sementara dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum dengan lafaz kilahuma. Ibn At-Tin menyebutkan bahawa pada sebahagian riwayat tertulis lafaz kiltahuma. Tercantumnya lafaz kilahuma maupun lafaz kiltahuma tersebut baik pada riwayat Al-Kushmihani maupun sebahagian riwayat yang disebutkan Ibn Tin adalah berdasarkan pendapat yang menganggap bentuk kata kedua lafaz tersebut adalah thaniyah, menunjukkan jumlah 2. Maka posisinya dalam suatu kalimat tidak berubah, baik dalam kondisi marfu', mansub maupun majrur. Marfu' maknanya baris atas. Okey, mansub marfu' baris depan, mansub baris atas, majrur baris bawah. Ini seperti bunyi sebuah bait. Qad balagha fil majdi ghayataha. Keduanya telah mencapai puncak kejayaan. Okey, itu tak apalah. Ni dia bincang tentang penggunaan perkataan. Dia tak kiralah sama ada kilahuma, kiltaihuma, kiltahuma. Ketiga-tiga lafaz ini boleh diterima pakai. Ia hanya kita panggil perselisihan di kalangan para ulama bahasa Arab tentang cara bacaan itu tadi. Yang penting kita faham kiltaihima bermaksud kedua telapak tangan. Nabi bila nak basahkan kepala, Nabi ambil air menggunakan kedua telapak tangan baginda lalu basahkan kepala sebanyak 3 kali itu tadi. Okey? Baik, kita ada hadis yang berikutnya, hadis 255. Hadisnya masih sama ya. Okey. Hadis 255, haddatsani Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'batu an Mikhwal bin Rashid
an Muhammad bin Ali an Jabir bin Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufrighu ala ra'sihi thalathan. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada aku, dia berkata. Gundar meriwayatkan kepada kami, dia berkata. Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Mikhwal bin Rashid, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Nabi SAW menyiramkan air ke atas kepala baginda sebanyak 3 kali ketika mandi junub. Okey, syarah hadis. Kita ada perkataan haddathani, meriwayatkan kepada aku. Dalam riwayat Al-Asili tertulis haddathana. Okey. Ada kata haddathana, ada kata haddathani. Okeylah, tak apa, tak masalah situ. Kita ada perawi bernama Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar, dia adalah perawi yang kita panggil dengan nama Bundar. Maknanya ada gelarannya. Okey, gelarannya Bundar. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ismaili dalam riwayatnya, dia meriwayatkan dari Al-Hasan bin Sufyan dan yang lainnya dari Bundar. Sedangkan ayahnya Bashar dibaca dengan huruf ba dan mentasydidkan huruf shin. Okey, Bashar. Dan tentang namanya ini tidak ada perbezaan di kalangan ulama. Tidak ada dalam kitab As-Sahihain nama seorang perawi yang seperti ini selainnya. Demikian ditegaskan oleh Abu Ali Al-Jayyani dan sejumlah ulama sesudahnya. Okey, ada sebahagian di kalangan ulama mutaakhirin tersilap membaca nama Muhammad bin Bashar. Jadi mereka baca Yasar. Silap baris, silap apa? Silap titik tu kan? Ba tu jadi ya, okey. Shin jadi sin. Jadi dia baca Yasar. Maka di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia betulkanlah. Dia kata kalau kita jumpa riwayat yang begitu maknanya silap. Silap daripada sudut pembacaannya. Di sini saya sengaja, sebab tu dia kata, saya sengaja ingatkan agar pembaca tak terkecoh. Tak terkecoh. Tak terkelirulah ataupun tak tersilap. Kerana hal ini sudah tidak samar lagi bagi orang yang menggeluti bidang hadis sekalipun baru mempelajarinya sedikit. Jadi yang betul Muhammad bin Bashar. Kalau kita jumpa Muhammad bin Yasar, kita tukar silap cara bacaannya. Seterusnya kita ada perkataan Mikhwal. Mikhwal di sini ialah seorang perawi yang mana dikata dibaca dengan mengkasrahkan huruf awalnya mim dan mensukunkan huruf kha, dia baca mih. Namun boleh dibaca juga menurut wazan Muhammad, iaitu Mukhawwal. So kita ada dua cara pembacaan nama dia, nama perawi ini. Boleh baca Mikhwal, boleh baca Mukhawwal. Kedua bentuk bacaan ini terdapat dalam riwayat Abu Dhar. Namun bacaan pertama lebih banyak diriwayatkan para perawi. Sementara bacaan kedua hanya diriwayatkan oleh Ibn Asakir. Mikhwal tidak memiliki hadis dalam Sahih Al-Bukhari selain hadis ini. Jadi Imam Al-Bukhari cuma hadis ni je. Kalau Mikhwal ni yang ada, lain tak ada. Okey. Lagi dia kata apa? Gurunya Muhammad bin Ali adalah Abu Ja'far yang dikenal dengan sebutan Al-Baqir. Kita ada perkataan seterusnya iaitu yufrigu. Maksudnya apa tu? Menyiramkan air. Di mana? Di kepala. Dibaca dengan mendammahkan huruf awalnya iaitu jadi bunyi yuf. Perkataan thalathan, 3 kali. Maksudnya 3 kali cedokan. Al-Ismaili menambahkan dalam riwayatnya, Syu'bah berkata, aku rasa hal itu disebabkan mandi junub. Di dalamnya disebutkan seorang lelaki dari kalangan Bani Hashim berkata, sesungguhnya rambut aku lebat. Lalu Jabir radhiyallahu an menyelanya. Itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lebat dan lebih bagus daripada rambutmu.
Maknanya, hadis ini dia ceritalah ada seorang lelaki Bani Hashim. Dia kata macam mana pula nak cuci kepala dengan 3 kali je, tak cukup lah. Kan? Dia kata rambut dia lebat. Jadi Jabir ni, rambut dia lah, tengok rambut kau. Dia kata rambut Nabi lagi lebat daripada rambut kau. Tapi Nabi buat 3 kali. Nabi tak guna sampai 4 ataupun 5 kali air kan. Itulah yang dia katakan kepada lelaki tersebut. Baik, kita ada hadis yang terakhir ya di sini, iaitu hadis nombor 256. Haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Ma'mar bin Yahya bin Samin haddatsani Abu Ja'far qala qala li Jabirun wa atani ibnu ammika yu'arridu bil Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyah qala kaifa al-ghuslu min al-janabah faqultu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalathata akuffin wa yufidhuha ala ra'sihi thumma yufidhu ala sa'iri jasadihi faqala lil Hasan inni rajulun kathiru sya'ar faqultu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthara minka sya'aran. Jadi faham dah ni siapa yang tanya tadi? Lelaki Bani Hashim tu. Tak ada cawan ni, lain kali ambil cawan. Tak elok minum teguk-teguk ni. Okey, di sini 256 hadisnya. Oh, sikit lagi. Abu Nuaim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ma'mar bin Yahya bin Sam meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Ja'far meriwayatkan kepada aku, dia berkata, Jabir berkata kepada aku, saudara sepupumu datang menemui aku. Dia bukan menyindir, maksudnya dia nak merujuk kepada Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi cara terjemah tu pun penting juga. Nak sindir siapa pula kat sini? Maknanya dia nak rujuk lah, dia nak beritahu yang tanya ni sebenarnya adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Lalu dia berkata, bagaimana tata cara mandi junub? Jadi yang tanya siapa? Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Okay, yang tanya ni Al-Hasan bukan siapa tadi? Bukan Abu Ja'far. Yang tanya ialah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Lalu dia berkata, bagaimana cara mandi junub? Yang jawab siapa? Siapa jawab? Jabir. Okey, yang jawab Jabir. Jadi Jabir kata kepada Al-Hasan bin Muhammad, dia kata dahulu Nabi SAW hanya mencedok 3 kali cedokan dengan telapak tangan baginda, kemudian membasahkan kepala baginda. Kemudian membasahkan ke seluruh tubuh baginda. Lalu Al-Hasan berkata kepada aku, sesungguhnya aku memiliki rambut yang lebat. Jadi bila Al-Hasan dengar jawapan daripada Jabir tadi kan, dia pun katalah kepada Jabir, rambut aku lebat. Sesungguhnya, dia guna perkataan tu kan, sesungguhnya rambut aku lebat. Untuk menunjukkan lebat sangatlah rambut dia tu kan. Jadi Jabir pun kata kepada dia, maka aku pun berkata, rambut Nabi SAW lebih lebat daripada rambut engkau. Okay. Jadi Nabi rambut lebat, Nabi guna 3 kali cedokan untuk basahkan kepala baginda. Baik, di sini kita terus masuk kepada syarah hadis. Kita ada perkataan haddatsana Ma'mar. Ma'mar meriwayatkan kepada kami, lafaz Ma'mar dibaca dengan mensukunkan huruf ain. Demikian menurut yang tercantum dalam majoriti riwayat. Dan itulah yang ditegaskan oleh Al-Mizzi. Sekejap semput tak?
Okey, lihat ya di sini. Dalam riwayat Al-Qabisi tertulis dengan wazan Muhammad, yakni Muammar. Okey, bacanya Muammar dalam riwayat Al-Qabisi. Dan itulah yang ditegaskan juga oleh Al-Hakim. Maknanya nama dia ni ada dua cara bacaan. Satu Ma'mar, satu lagi Muammar. Okey? Ma'mar, satu Ma'mar, satu Muammar. Jadi dia kata di sini, Ma'mar ini juga tidak memiliki riwayat dalam Sahih Al-Bukhari kecuali hadis ini. Terkadang namanya dinisbahkan kepada kakeknya. Kakeknya siapa? Datuk. Okay. Datuknya nama Sam. Sehingga sering disebut Ma'mar bin Sam. Okay. Jadi kalau kita baca kitab hadis, kita jumpa nama Ma'mar bin Sam. Maknanya ini adalah Ma'mar yang inilah. Sebab kadang-kadang nama datuknya diletakkan pada nama ayahnya. Baik, lafaz Sam dibaca dengan huruf Sin dan tanpa tasydidkan huruf Mim. Okey, settle. Tak ada masalah sangatlah. Itu cara bacaannya nama perawi. Seterusnya, kita ada perkataan Ibnu Ammika, saudara sepupumu. Pemakaian istilah saudara sepupu di sini hanya sebagai ungkapan majazi kerana sebenarnya dia adalah anak dari pakcik ayahnya, bukan anak pakcik dia, iaitu Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Talib. Faham tak? Pakcik dia punya anak sepupu dia, tapi sekarang bukan sepupu dia. Bukan anak pakcik dia. Anak pada pakcik bapak dia. Okey. Maknanya pakcik dia lah. Pakcik je lah kan. Tapi biasalah orang Arab kalau cerita ni dia macam tu. Dia pusing-pusing, apalah pusing-pusing, betul lah apalah pusing. Cakap pakcik je lah senang lah kan, macam tu kan. Sebab kenapa dia pusing-pusing, dalam bahasa Arab tu tulis Ibnu Ammika, anak pakcik engkau. Kalau kita faham anak pakcik engkau maknanya siapa? Sepupu kita kan? Tapi bukan sepupu kita. Bukan sepupu kita. Sebab apa? Bukan anak pakcik dia. Yang nak dirujuk di sini ialah anak kepada pakcik bapak dia. Bapak dia punya pakcik punya anak. Macam tu. Bapak dia punya pakcik punya anak macam tu. Okey? Dia susah lah. Senang cakap pakcik dia lah. Okey? Pakcik dia. Macam tu. Baik. Okey. Bapak dia punya? Bapak dia punya uncle. So uncle dia punya anak. Okey. Okey, dia macam itu. Baik. Kita lihat di sini. Jadi kata sementara Al-Hanafiyah, Al-Hanafiyah adalah isteri dari Ali bin Abu Talib yang dinikahinya sepeninggal Fatimah radhiyallahu anha. Dari hasil pernikahan itu, Ali dikurniakan seorang anak lelaki bernama Muhammad. Lalu Muhammad ini lebih terkenal dengan nama Muhammad bin Al-Hanafiyah, dinisbahkan kepada ibunya. Okey? Jadi sekarang ni kita panggil dia macam pakcik tiri. Tak faham Kira Abu Ja'far ni, saya cerita macam ni Abu Ja'far dia jumpa Jabir. Okey? Jadi dia jumpa Jabir. Jabir cerita pada Abu Ja'far. Bila Jabir cerita pada Abu Ja'far, dia kata apa? Anak pakcik engkau pernah datang jumpa aku. Anak pakcik engkau maknanya kita faham sepupu kepada Abu Ja'far.
Tapi dia bukan sepupu kepada Abu Ja'far. Yang nak dimaksudkan di sini ialah tadi sebut namanya Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah ini ialah pakcik dia. Tapi kita kata daripada mak yang berbeza. Sebab Abu Ja'far dia kira jalur daripada Fatimah, bukan daripada isteri Ali yang kedua tu. Jadi Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah ni jalurnya daripada isteri yang nombor 2 daripada Ali. Okey, dia macam ni tau. Ali ada 2 isteri. Okey, satu Fatimah kan. Bila Fatimah meninggal, Ali nikah dengan Al-Hanafiyah ni. Okey, anaknya nama Muhammad. Betul tak? Okey. Fatimah ada anak kan? Namanya Al-Husin, antaranya lah. Satu ni. Hasan Husin. Sebab kita nak bincang tentang Abu Ja'far ni ya. Okey. Sekarang dekat YouTube tak nampak. Dia tak jaga Okey. Husin ada anak nama Ali. Okey? Husin ada anak nama Ali. Kemudian Ali ada anak nama Muhammad. Muhammad ini ialah Abu Ja'far yang jumpa dengan Jabir tadi. Nampak tak? Muhammad ni yang jumpa dengan Jabir, Jabir cakap dengan dia, datang anak pakcik engkau, dia tanya dengan aku. Anak pakcik ni nama siapa tadi? Hasan? Muhammad? Al-Hasan bin Muhammad. Okey? Al-Hasan bin Muhammad bin Ibn Al-Hanafiyah. Muhammad ada anak nama Al-Hasan. Sekarang ni Abu Ja'far kat sini. Kalau kita kata anak kepada pakcik engkau, kita akan faham dia adalah anak kepada Al-Hasan. Kan? Tapi bukan itu maksud dia. Kalau kita kata anak pakcik engkau ni pakcik kan? Daripada isteri yang berbeza Okey. Kemudian kalau dia kata anak pakcik engkau bermakna kita faham sepupu dia lah dekat sini. Tapi sebenarnya bukan gitu. Dia kata tadi kepada pakcik kepada ayah dia, maknanya dekat sini. Ha. Okey. Ni pakcik dia kan? Macam adik-beradik. Oh betul juga. Bukan. Okey. Husin dengan Muhammad? Dia dengan ni adik-beradik lah, adik-beradik tiri. Betul. Adik-beradik lain mak, satu bapa. Tak boleh panggil tiri Tak boleh tiri Adik-beradik betul. Oh betul juga Pandailah korang ni. Dah berumur. Okey, sekarang ni kata ialah Muhammad, Muhammad Al-Hasan, siapa tu ni? Al-Hasan bin Muhammad, Al-Hasan bin Muhammad ni adalah pakcik kepada Muhammad.
Dia begitu keadaannya. So di sini dia jadi yang saya nak cerita ialah dia daripada dua isteri, okay, jalur yang berbeza. Jalur yang berbeza. Sebab tu dia sajalah cakap tadi, dia guna perkataan yu'arrib tadi kan. Guna perkataan tu. So sebab kalau tak bincang gini, nanti kan takut tak pasti, tak pernah nampak pun pakcik dia, kenapa pula tiba-tiba jadi pakcik dia. Rupanya bukan daripada mak yang sama, daripada mak yang nombor dua. Mak nombor dua okay. Mak nombor dua je, begitulah keadaannya. Okey, terus Dan perkataan Jabir di sini. Dan perkataan Jabir atani, dia datang kepada aku, mengesankan bahawa pertanyaan Al-Hasan bin Muhammad diajukan ketika Abu Ja'far tidak ada dekat situ. Jadi sekarang maknanya hadis ini Jabir cerita kepada Abu Ja'far, yang mana Abu Ja'far tidak ada dalam peristiwa tersebut. Okey. Jadi dia kata, ketahuilah pertanyaan ini bukan pertanyaan yang pernah diajukan Abu Ja'far. Maknanya bukan Abu Ja'far yang tanya. Yang tanya siapa tadi? Al-Hasan. Okay, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah tadi. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya. Sebab pertanyaan Abu Ja'far ialah tentang ukuran air yang digunakan untuk mandi junub. Ini hadis 252. Okey, tengok hadis 252. Apa soalan dia? Dia tanya fasa'aluhu 'anil ghusli faqala yakfika sa'un. Cukup satu sa'. Bermakna dia tanya tentang air. Berapa banyak air? Itu soalan Abu Ja'far. Okey, soalan Abu Ja'far tentang berapa banyak air yang digunakan. Tapi kalau soalan Muhammad ke Al-Hasan ke apa? Al-Hasan bin Muhammad. Al-Hasan bin Muhammad ialah tentang cara rambut tu tadi. Jadi dua soalan yang berbeza. Okay, sebab pertanyaan Abu Ja'far berkisar pada ukuran air yang digunakan untuk mandi junub. Sebagaimana dapat difahami dari jawapan Jabir, yakfika sa'un. Cukup bagimu satu sa'. Satu sa' berapa liter? 3 liter. Okay. Sedangkan pertanyaan Al-Hasan di sini berkaitan dengan tata caranya. Bukan tentang berapa banyak air, berapa banyak ukuran air. Seterusnya dia kata, seperti terlihat jelas dari perkataannya, kaifal ghuslu, bagaimana tata cara mandi. Hanya saja dalam kedua permasalahan tersebut, Al-Hasan bin Muhammad tetap sebagai orang yang menyanggah Jabir. Berkenaan dengan jawapan Jabir tentang ukuran air, Al-Hasan menyanggah, air sebegitu tidak cukup bagi aku. Maksudnya air satu sa' tidak cukup baginya. Namun ia tidak menyebutkan alasannya. Sementara berkenaan dengan jawapan Jabir tentang cara mandi junub itu, Al-Hasan menyanggahnya dengan perkataan, sesungguhnya rambutku lebat. Maksudnya dengan rambut seperti itu, ia memerlukan lebih dari 3 kali cedukan. Okey, yang nak disamakan dalam hadis ini tentang kedua-dua jawapannya yang diberikan, kalau tentang siapa tadi? Al-Hasan bin Muhammad, maaf Abu Ja'far, dia tanya tentang apa tadi? Air kan? Dia cakap tak cukup. Kenapa tak cukup? Itu bukan jawapan dia, itu jawapan Al-Hasan bin Muhammad. Abu Ja'far, Abu Ja'far, sekarang kita ada dua orang yang jumpa satu orang yang sama. Kita ada Abu Ja'far dengan siapa tadi? Al-Hasan bin Muhammad. Abu Ja'far tanya soalan apa? Betul. Okey, betul Cik Ya. Al-Hasan tanya apa?
Bagaimana cara nak mandi? Abu Ja'far tanya apa? Berapa banyak air? Okey. Jabir jawab pada Abu Ja'far, berapa banyak air? Satu sok berapa? Sok bukan syak sok. Jadi syak. Sok. Okay, sod, alif ain. Satu sok 3 liter. Abu Ja'far kata apa? Tak cukup kan? Abu Ja'far cakap tak cukup. Maknanya dia menyanggah. Baik, sekarang Al-Hasan tadi dia tanya tentang tata cara. Jabir jawab apa kepada dia tentang kepala tu? Al-Hasan cakap rambut dia lebat. Jadi maknanya 3 kali cedokan tu tak cukup untuk dia. Yang kita faham, kedua-dua situasi itu sama ada Jabir ataupun sama ada Abu Ja'far ataupun Al-Hasan, kedua-duanya menyanggah tentang kecukupan air tadi. Cuma soalannya berbeza. Itu saja yang sama. Okey, sama pada sanggahan. Kedua-duanya, Abu Ja'far dan juga Al-Hasan bin Muhammad, kedua-duanya menyanggah tentang takut tak cukup. Tapi soalan mereka berbeza. Satu tanya tentang air berapa banyak. Itu soalan siapa? Abu Ja'far. Siapa tanya tentang tata cara? Al-Hasan. Bila kedua-duanya disebutkan air 3 liter, satu sak, dia kata tak cukup tanpa menyebutkan alasan. Dia tak kata, oh sebab badan saya besar, sebab rambut saya tebal. Dia tak kata gitu. Okey, dia cuma kata tak cukup. Kemudian tentang yang siapa tadi? Rambut. Al-Hasan. Dia tak kata tentang air tak cukup untuk dia. Dia cuma kata rambut dia lebat. Jadi kita faham bila dia kata rambut dia lebat, 3 kali cedokan, mesti dia nak lebih. Bagi dia tak cukup. Maknanya di sini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia nak beritahu kepada kita, dia adalah dua soalan yang berbeza, tetapi yang menyanggah ini, cara sanggahan itu nak tunjukkan bahawa air tu tak mencukupi untuk mereka. Tapi soalan lain. Okey, itu maksud dia nak kata gitu. Lalu sanggahan Al-Hasan tentang tata cara mandi itu dijawab oleh Jabir. Rambut Rasulullah SAW lebih lebat dan lebih bagus daripada rambutmu. Maksudnya dengan rambut yang lebat seperti itu sahaja, baginda SAW cukup dengan 3 kali cedokan. Maka itu artinya 3 kali cedokan saja sudah cukup untuk membersihkan tubuh dari hadas besar. Sementara sanggahan Al-Hasan tentang ukuran air, pernyataannya dijawab Jabir seperti yang tertera dalam riwayat terdahulu, yakni cukup 1 sa'. Maka sangat pas, sangat tepat apabila Jabir menyebutkan bahawa ada orang yang lebih baik daripada Al-Hasan dalam menggunakan air dengan mencukupkan diri pada ukuran 1 sa', iaitu Rasulullah SAW. Sekalipun meminta tambahan air menunjukkan sikap kehati-hatian agar air dapat dipastikan benar-benar sampai ke seluruh tubuh, ternyata kita dapati Nabi SAW sebagai orang yang paling wara', paling bertakwa kepada Allah serta yang paling tahu tentang Allah, justru rasa cukup hanya dengan 1 sa' air tersebut. Jadi nak kata apa tu? Janganlah ikut sajalah. Nak kata apa tu Kak Ram? Cukup 3 liter. Cukup tak? Cukup tak? Sekarang mandi pakai shower kan? Shower tu berapa liter Habis berliter-liter tak tahulah, basah satu toilet basah. Kalau 3 liter agak satu toilet basah tak? Taklah kan? Sebahagian tempat yang kita berdiri je itulah basah. Tapi kalau 3 liter sayang tau. Maknanya kita akan guna dengan cermat, dengan hemat lah kan.
Kita takkan nak, ni kalau basah ni sayang air tu kan, maknanya kita akan betul-betul kenakan pada badan kita. 3 liter tu cukup lah. Ni nak kata di sinilah, Nabi SAW yang memiliki ketakwaan kepada Allah yang paling tinggi lah nak dibandingkan dengan kita kan. Mungkin kita kata, oh takutlah nanti kan tak kena air macam tu kan. Ini maksud tadi kan. Kita kata mungkin sebab kita nak tambah air, contoh macam Abu Ja'far dan juga Al-Hasan bin Muhammad tadi kan. Kedua-dua mereka mungkin menyanggah tu kerana mereka bimbang. Sebab dia kata rambut saya tebal, lebat kan. Takut nanti tak sampai. Dia kebimbangannya begitu. Nak dikatakan ialah nak berhati-hati supaya mandi janabahnya sah. Tapi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata, kalau dalam bab air ini Nabi SAW sangat hemat, jimat dan begitu cermat ketika menggunakan air. Dan baginda adalah orang yang paling bertakwa. Baginda kalau nak kata tentang tak cukup air, rambut Nabi lebih tebal daripada Abu Ja'far tadi. Kan? So nampak dekat situ Nabi tetap berpada dengan 3 kali cedukan. Bermakna setiap cedukan itu digunakan dengan semaksimal mungkin. Betul-betul, dia pakai betul-betul untuk supaya sampai pada rambutnya, sampai kepada kepala, kulit kepala dan sebagainya lah. Jadi di sini juga menjadi kita kata muhasabah lah untuk diri kita kan. Jangan guna air tu membazir kan. Tahulah duduk kat Singapura, bukan duduk dekat mana kan. Yang tak payah nak pergi ambil air kat perigi, senang je masuk toilet buka. Nak mandi kat Yusof Ishak pun boleh juga mandi. Tak ada problem kan. Kadang-kadang kita rasa bila kita dalam keadaan gini, kita lebih tak menghargai tau keadaannya. Kita leka, kita lalai, tak menghargai. Tapi kita, macam saya selalu cakap, kenapa kita belajar tentang hal-hal yang begini supaya bila sampai masa kita perlu kepada kaedah-kaedah yang begini, kita akan apply. Bermakna kita tak jadi orang yang macam mana macam mana kita selalu macam mana nak gini nak mandi kita jadi orang yang kancong lah kadang. Kita dah belajar 3 liter cukup je. Alhamdulillah. Kita nampak air sikit, boleh je. Nak ambil wuduk, air gini, boleh ambil wuduk? Boleh. Boleh je. Dia tak kata, cukup ke air gini? Saya kalau ambil wuduk air gini, macam tak puas. Hayat dia bukan pasal tak cukup tau, dia tak puas. Macam tak puas. Padahal air gini pun kita kata boleh je kita istinja, betul tak? Tapi tak puas. Dia nak zon macam tu kan. Dia nak betul-betul, payung tu betul-betul kena tu. Baru puas aku. Padahal kalau kita ambil tisu ke pelap guna, dah okey dah, settle lah. Tak perlu sampai nak kepuasan sampai basah. Kan sampai basah satu toilet semata-mata nak istinja, tak ada gitu. Di sini kita nampak bagaimana Nabi SAW sebagai contoh teladan mengajarkan kepada kita bahawa ada banyak perkara dalam hidup ini, hatta dalam bab ibadah ni pun kita perlu pastikan tidak berlaku pembaziran. Okey, tak berlaku pembaziran. Jadi Nabi tunjukkan 3 liter, kita nampak dekat situ bermakna cukup. Namun kalau sekarang nak catu airnya ke 3 liter? Nak mandi baru lepas haid ni nak mandilah 3 liter ambil air. 3 liter. Nak buat gitu? Tak payahlah Kak Som, ambil shower lah sudahlah. Yelah, guna mana yang mudah untuk kita. Okey? Guna mana yang mudah untuk kita. Yang ini kita belajar sesuai dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Sebab zaman Nabi taklah guna shower macam kita, betul tak? Cuma yang kita belajar yang penting sini ialah bagaimana kita jadi orang yang tidak membazir pada bab penggunaan air itu tadi. Okey? Baik, seterusnya kita selesaikan perbincangan. Ya. Tanya. Pembaziran, sebab tu Allah kata membazir ni sebahagian daripada kalau dia dah ada kaitan dengan syaitan, perkara tu adalah perkara yang berat tau. Sebab ada kaitan dengan dia. Dia bukan maknanya bukan benda yang ringan. Dia jadi sifat syaitan. Syaitan ni dia ahli neraka ke ahli syurga? Neraka, confirm. Ada dalil lah, ada dalil.
Adalah kan, banyaklah dalil. Kau cakap tak ada dalil, siapa kata? Tiba-tiba siapa kata syaitan tu ahli neraka? Saya tak setuju. Oh, tak setuju pula. Tiba ada orang tak setuju pula syaitan tu ahli neraka. Itu masalah tu, maknanya ada something wrong dengan kefahaman agama dia. Sebab kita belajar selama ni tak ada pun kata syaitan tu dia nanti masuk dalam syurga, tak ada, dia kekal, khalidan finnar. Kan Allah sebutkan dalam neraka kekal, tak keluar syaitan tu. Kita manusia boleh keluar tau, kita ada potensi untuk keluar. Kalau kita masuk neraka, kita ada potensi boleh keluar daripada neraka, tapi syaitan tak. Yang penting kita tak syirik pada Allah. Okay, memang kita mungkin kita kata kita buat dosa besar, zina ke apa kan. Kemudian kita meninggal dunia tak sempat taubat. Tapi kita adalah orang Islam. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak hadis menyebutkan orang yang mana dalam hatinya ada la ilaha illallah masuk syurga. Cuma perbahasan di kalangan para ulama, antaranya perbahasan dalam kitab Imam An-Nawawi, Syarah Sahih Imam An-Nawawi, menyebutkan bahawa orang ini akan diseksa terlebih dahulu. Contoh kita bazir air kan, tak taubat, seksa dulu dalam api neraka. Tak rasa bersalah tau. Dia air banyak tak apa, pakai je air ni. Selagi ada air pakai macam tu kan. Dia membazir macam tu kan. Contoh, kita tahu kita ni cukup makan satu pinggan, ambil banyak-banyak. Bazir kan. Tak apa, selagi boleh makan. Dia bukan selagi boleh makan, bukan gitu. Tapi kita boleh makan ke tak boleh? Soalannya, kalau tak dah terbuang, dia membazir, sayang makanan tu. So kita nak kena hati-hatilah. Sebab ini perbuatan-perbuatan yang mana Allah sendiri sebutkan dalam Quran. Dia adalah sifat syaitan. Jadi kalau kita buat, kita ikut macam dia lah. So itu pesanan lah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Soalan yang baik. Bagus soalan. Baik, seterusnya. Hal itulah yang mendorong Jabir kemudian mengisyaratkan bahawa meminta tambahan air melebihi ukuran yang dinyatakan cukup oleh Nabi SAW merupakan tindakan yang berlebihan. Jadi di sini kan kita ada tadi Abu Ja'far dengan Al-Hasan bin Muhammad kan. Kedua-dua mereka kata tak cukup untuk diri mereka lah dengan cara yang berbeza. Tapi Jabir tetap kata cukup. Sebab apa? Kalau mereka tambah, bermakna mereka itu dah mengambil sikap yang berlebih-lebihan. Membazirkan tadi. Boleh jadi pendorongnya adalah perasaan was-was. Kerana itulah penyataan ini tidak perlu dihiraukan. Jadi Jabir ni mungkin dia rasa mereka ni takutlah was-wasan. Kita biasa was-was. Was-was tu macam mana? Bersih tak bersih macam tu kan? Cuci kepala ke tak cuci kepala Ni 3 kali ke 4 kali 5 kali Ambil wuduk Ambil wuduk. Dia cuci muka, dah cuci muka berapa kali tadi? 3 kali 4 kali. Tapi saya sejak sakit banyak benda terlupa. Banyak benda lupa sebab kita biasa solat macam biasa kan. Bila kita solat dekat kerusi ni kan dia macam kekok sikit kan. Kita tadi dah rukuk ke belum rukuk? Tak biasa kan. Tadi aku rukuk ke tak? So kita tak biasa buat gitu kan. Macam fikir so macam sini macam dia jadi benda yang kena buat banyak kali. Tapi fikir dah rukuk lah, dah sujud dah. Dah ke belum? Ini saya kata dia tak puas. Dia tak puas. Apa dia? Betul. Tadi rukuk ke tak rukuk? Dia was-was lah gitu kan. Padahal dah rukuk. Dia cuma rasa macam tak complete lah gitu kan. Jadi macam tu. Tapi tak apalah, kita dah betulkan. Kerana itulah penyataan ini tak perlu dihiraukan. Jadi sebab itulah kalau ia berkaitan dengan was-was, tak perlulah dihiraukan. Baik, seterusnya terakhir. Kita ada perkataan thalatha akufin. 3 kali cedokan dengan telapak tangan. Dalam riwayat Karimah tertulis thalathata akufin. Oh, ada tak marbuta Ada thalatha, ada thalathata gitu. Kata akuf adalah bentuk jamak dari kafun, telapak tangan. Kata al-kafun ini boleh disebutkan dalam bentuk muzakkar dan boleh juga disebut dalam bentuk muannas. Maknanya boleh sebut kafun, boleh sebut kaffah. Okey, ada tak marbutah kalau muannas. Maksud hadis di atas
beliau menggunakan 2 telapak tangan untuk setiap kali cedukan. Dalilnya adalah riwayat Ishaq bin Rahawai dari jalur Al-Hasan bin Saleh dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Dia mengatakan pada akhir hadis ini, wa basata yadaihi. Wa basata yadaihi maksudnya beliau membentangkan kedua telapak tangannya macam ni. Okey? Bentangkan, basata maksudnya. Jadi riwayat ini diperkuat lagi oleh hadis Jubair bin Mut'im yang tercantum pada awal bab. Jadi kita ada 2 hadis yang menunjukkan bahawa Nabi bila nak basahkan kepala tu kan, Nabi guna kedua telapak baginda untuk cedukan sebanyak berapa? 3 kali. Okey, 1, 2, 3. 3 kali. Okey, macam tu. Jangan gini. Itu tak jadi tu. Itu memang tak cukup. 1, 2, 3. Sebab dia buat kali kedua, air jatuh balik. Nak kena terangkan juga. Sebab kalau tak nanti, 3 kali 1, 2, 3. Tu dah sudah. Bukan gitu. Okay. 1, 2, 3. Baru second. Okay. Dia jangan 3 kali. Satu kepala lah. Lepas tu? Bukan atas let go. Saya buat let go dia betulkan saya punya. Saya tunjuk contoh je. Okey lah. Jangan let go Teng. Bukan gitu. Okey. Dia betulkan gini. Betulkan satu kepala. Ya, sila. Tak betul juga. Nanti orang salah faham. Gini Tak, saya nak Cik saya nak orang kepala saya, nanti mic saya jatuh. Teng. Sebab tu saya berhati-hati, aku nak jaga tudung aku lagi. Semua benda nak jaga. Nak jaga tudung lagi kan, nak jaga perut lagi, macam-macam. Okey, lepas tu, okey, soalan. Dah habis? Sabar je lah. Betulkan caranya. Okey, satu kepala jangan gini satu kepala. 2, satu kepala lagi. Okey, 3, satu kepala lagi. Jangan gini. Itu salah lah. Jadi salah. Rambut panjang. Mana yang dapat? Yang penting kepala. Kita tak kata rambut tau. Kita kata kepala. Okey, kepala. Okey, bukan rambut. Jadi rambut kalau macam Rapunzel. Ni. Tak payahlah kan. Itu memang tak cukup lah sampai esok tak habis. Gini. Leceh. Yang penting kepalanya Kepalanya basah. Okey? Sama-sama. Baik, kata al-kafu di sini menerangkan nama benda, maka dapat ditafsirkan dengan 2 telapak tangan. Ada kemungkinan pula 3 kali cedukan tersebut dilakukan berulang kali dan ada kemungkinan juga setiap sisi kepala mendapat 1 kali cedukan. So ini pendapat berulang kali macam saya buat tadi. Okey, berulang kali. Dan ada juga yang kata setiap sisi, maksudnya kepala kanan dulu, ini dulu kan, tengah dulu, dia buat macam tu. So ini kemungkinan-kemungkinan. Sebagaimana akan disebutkan dalam hadis Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah sebentar lagi. Tak payahlah sebentar lagi. Sampai sini sajalah. Okey, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada soalan tak? Nak tanya apa-apa? Semua okey? Okey ya. Okey, baik. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan berapa? 9. 11 minit. Okey.